kita habiskan bahan yang kita kongsi sebelum ni lah. Okay, sebelum ni. Dan kalau ada masa tambahan lagi, kita akan buat latihan terbaru untuk pengukuhan lah. Okay, jadi kalau latihan terbaru mestilah lebih baik lagi daripada yang sebelum dia. Okay, alright. Sekejap, tengah recording. Okay, so boleh tengok latihan sebagai hari tu kepada kamu semua. Okay, bagi yang belum lagi ada, boleh ambil dalam grup Telegram tu lah. Ada saya share. Okay, so boleh tengok latihan kita. Okay, yang mana saya sudah bercerita, saya sudah kongsikan kepada kamu semua, okay, bagaimana untuk menulis tata tanda set, okay, tata tanda indeks, sorry, okay, yang mana apa maksud A kuasa N tu, okay, di mana saya ulang balik sekali, A ni merupakan apa nombor yang kita gunakan ataupun apa yang kita gunakan, dan N ni merupakan indeks, itu berapa kali kita darabkan. Okay, contoh 8888, maksudnya 8 kuasa 4. 8 itu didarabkan 4 kali. Okay, negatif 3 ni 7, maksudnya negatif 3 tidak 7 kali. Okay, itu kita dah belajar kelas yang pertama lagi. Okay, kemudian kelas kita yang berikutnya. Okay, kita sambung lagi lepas tu. Kita menulis pula daripada yang bentuk indeks kepada bentuk pendaraban berulang. So, contohnya macam 9 kuasa 5 bermaksud 9 itu didarab 5 kali. H kuasa 8 bermaksud H itu didarab 8 kali. Okay, itu kita dah buat dah dalam kelas yang pertama kita. Okey, seterusnya kita buat juga bagaimana untuk menukarkan suatu nombor kepada bentuk indeks menggunakan asas yang diminta. Contoh macam A ni 4096, kita nak dalam asas 4. Jadi kita bahagikan 496 dengan 4 secara berulang-ulang sampai tinggal bakinya 1. Okey, jadi kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 4 kuasa 6. Okey, sama dengan macam kes soalan B ni pun, dia kata kita nak ubahkan 32 per 243 tu kepada asas 23. Jadi yang atas ni kita bahagikan dengan 2. Bahagi dengan 2 sampai dapat 1. Yang bawah ni kita bahagi dengan 3 sampai dapat 1. So akan dapat jawapan nanti 2 kuasa 5, 3 kuasa 5. Tapi kita tulis sekali saja, kita kurungkan 2 per 3 tu, dia akan 5 kali. Okey, kalau dia nak asas negatif 3, kita bahagi negatif 3 sampai habis. Okey, itu kita dah buat dah hari tu. Kemudian kita menghitung nilai, kita menggunakan kalkulator je lah. Okey, 7 kuasa 5 ni, kita just buat 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali lah. Dapat jawapan begini. Okey, alright. Ini kita buat dah. Kemudian kita masuk pula part yang kedua tentang hukum indeks. Di mana dalam hukum indeks ni, kita belajar dua. Iaitu, yang pertama kali adalah kalau operasi melibatkan operasi darab. Bila darab, okay, first kali lah asasnya mesti sama. Maksudnya kalau dia 8, mesti dengan 8. 4 dengan 4. B dengan B. Dia tak boleh bercampur-campur. Okay. Kalau bahagi pun sama juga. Mesti asas sama. Cuma beza dia lah dia punya kuasa itu. Kalau operasi darab, dia punya indeks, dia punya kuasa tu akan tambah. Kalau operasi bahagi, indeksnya akan ditolak. Okay. Contoh saya bagi. Okay. B kuasa 4 darab C kuasa 6 darab D kuasa 7 darab C kuasa 2 darab D darab B kuasa 5 ni. Okay. Kita samakan dia. So, B dengan B. Okay, B dengan B. So, B ini 4, B ini 5. Bila operasi darab, kuasanya akan ditambahkan. Okay, kemudian C pula, depan dia 6, belakangnya 2, operasi darab, tambahkan. 6 tambah 2. D, di sini 7, di sini D saja masuk 1, jadi 7 tambah 1. Dapat 8. Itu adalah bentuk kita nak selesaikan, nak permudahkan. Tidak ada simbol darab apa-apalah. Jadi ini bermaksud, kalau A kuasa M, darab dengan A kuasa N bersamaan dengan nilai A itu kita kekalkan. Kemudian M dan N itu kita tambahkan untuk operasi darab. Dan untuk operasi bahagi pula, kuasa itu kita akan tolakkan. A kuasa M bahagi A kuasa N bersamaan dengan A, kita kekalkan. M tolak N. Itu part operasi darab dan bahagi melibatkan indeks. Okey. Kemudian kita buat beberapa soalan. Okay, kita buat beberapa soalan. Okay, sampai tidak ada simbol sama dengan, sampai tidak ada simbol operasi darab bahagilah, kita buang sampai operasi darab bahagi ni. Okay, alright. Kalau nombor, boleh darab macam biasa. Kalau huruf, kena ikut tempat masing-masing lah. Okay, alright. Kemudian kita belajar juga berkenaan dengan, okay, suatu indeks ada kuasa tu, dikuasakan lagi. Maksudnya di dalam tu dah ada kuasa, luar tu ada kuasa lagi. So bila kes begini, contohnya A kuasa M, D kuasa N lagi. Okay, ini akan melibatkan A tu kita kekalkan, tapi M dan N ni kita darabkan.
Yang dalam kurungan, luar kurungan terdarabkan. Contoh macam A. Contoh soalan A ya. M kuasa 3, N kuasa 4. Bermaksud 3 kali 4 dapat 12 dan N saja maksudnya 1. Jadi 1 kali 4 dapat 4. Sama macam ni juga. 3 ni maksud 3 kuasa 1. Jadi 1 darab 3, 3 kuasa 3. P 2 kali 3 dapat 6. Q 4 darab 3 dapat 12. Dan R 1 kali 3 dapat 3. Yang nombor kita kena selesaikan. 3 kuasa 3, 27. Nombor kita kena selesaikan. Kemudian huruf senang salin sajalah. Okey, itu kita dah buat dah hari tu. Kemudian kita ada melibatkan sedikit operasi yang melibatkan nampak banyak lah. Nampak banyak tapi tak ada masalah. Cuma nak betul kat sini ialah, kalau melibatkan nombor yang besar-besar begini, contohnya 81, kita biasakan dia kecilkan dengan nombor 2, 3, 5 dan 7. Okey, 2, 3, 5, 7. Bergantung dengan keadaan lah. Contoh soalan ni kita akan gunakan nombor 3 dan 2 je lah. Okey, alright. Kemudian kita belajar juga melibatkan operasi indeks positif dan negatif. Di mana kalau suatu nombor itu kuasanya negatif, nak positifkan dia, kita turunkan ke bawah. Jadi 1 per M. Daripada A negatif M, positifkan dia, jadilah 1 per A kuasa M. Kalau P per Q kuasa negatif M, kita pindah, kita nak jadikan yang positif. Huruf yang kurang kita tukar tempat. P turun bawah, Q naik atas, M jadi positif. Okay, contoh kita buat kat sini tadi, hari tu, N negatif 2. Samalah maksudnya dengan 1 per N2. Okay, kalau 1 per X negatif 4, jadilah 4. Dia naik ke atas. Okay, kalau ada di bawah, naik ke atas. Kalau ada di atas, turun ke bawah. Okay, macam ni, 4 per 3 K kuasa 5. Okay, semua tu dikurungkan. Bila kita kurungkan, nak positifkan dia, kita ubah tempat. 4K turun bawah, K naik atas. Tapi kalau tiada kurungan, nombor 3 per 2 itu, kita kekalkan 3 per 2 tu. Okay, yang berubah hanya K saja. Jadi K tu turun ke bawah. Okay, alright. Okay, kalau tak faham tu boleh tanya, tak ada salah. Okay, seterusnya kita tengok lagi. Okay, ini daripada yang negatif jadi positif. Sekarang bila kita nak positif jadi negatif pula, sama juga cakapnya, terbalikkan saja. Kalau ada di bawah, naik ke atas. 1 per F kuasa 5, samalah dengan maksudnya F negatif 5. Kalau 1 per 9 kuasa 3, samalah maksudnya dengan 9 per negatif 3. Kalau 4 per 7 kuasa 5, samalah dengan 7 per 4 negatif 5. Kita ubah tempat. Kalau ada kurungan, kita ubah tempat, atas bawah ke atas, kuasa akan bertukar. Tapi kalau nombor tu nombor sahaja, contohnya 3 per 5, H kuasa 2, hanya ubah H sahaja. 3 per 5 kekal. Sebab apa? Sebab tidak dikurung. Yang kuasa 2 tu hanya untuk H sahaja, bukan untuk 3 per 5. Okay? Kalau ada kurungan saja, baru ubah tempat. Okay, baru ubah tempat. Dan kuasa akan bertukar. Okey, kemudian kita buat pula operasi yang melibatkan pengiraan. Okey, melibatkan pengiraan. Sama saya cakap lah itu, kita samakanlah benda yang boleh disamakan. Okey, contoh kalau melibatkan nombor yang besar-besar macam 20 ni. Kita kecilkan dengan per 5, okey, 2 semua tu lah. Okey, alright. Okey, ini kita buat contohnya ni. Okey, nampak jadi kan. Saya buat ni, saya terangkan satu-satu ni. Panjang bagus ni. Okey, tapi jalan kerja je, markah ni markah sikit ni. Dia hanya ambil markah yang baris kedua ni. Okey, dia ambil hujung ni. 2 markah je. Okey, markah yang pertama dapat ialah pada baris yang pertama. Okey, baris yang terakhir. Itu saya markah dia. Kalau markah 2 lah. Okey, alright. Kemudian kita belajar juga yang melibatkan punca. Okey, contoh punca A ni samalah maksudnya dengan A kuasa setengah. Kalau punca kuasa N, sama dengan 1 per N. Okey, kita ikut. Yang kuasa tu berada di bawah. 1 per maksudnya ialah punca kuasa. Okey, contoh H saja. Punca H bermaksud H setengah. Punca kuasa 4K bermaksud K kuasa 1 per 4. Yang kuasa tu berada di bawah 1 per. Okey, itu yang pertama lah. Kemudian, tengok kat sini juga contoh. Daripada, ini asalnya daripada punca kepada bentuk pecahan begini. Kalau pecahan kepada punca pun sama juga. Kalau P 1 per 5 bermaksud punca kuasa 5P. Okay. Q 1 per 11 bermaksud punca kuasa 11 bagi Q. Okay. Very simple.
Okey, kemudian kita apa kata orang? Nak apa kata orang macam mana? Nak cari nilai, sama jugalah. Macam 7, 2, 9, 1/3 bermaksud punca kuasa 3 bagi 7/9. Bila kita gunakan kita, dapatkan jawapan. Simple je. Okey, itu kita buat hari tu. Kemudian kita juga ada membuat operasi yang mana kita ubahkan suatu kuasa, satu nombor tu, indeks tu, dia ada punca kuasa, kemudian dalam pun ada kuasa lagi. Kita ubah pada bentuk A M per N ataupun A M kuasa 1 per N ataupun A 1 per N kuasa M. Ini semua kita dah buat dah minggu lepas. Okay? So kamu tengok ni, kamu fahamkan, insyaAllah kamu akan nampak mudah lah. Okay? Alright. Contoh, punca kuasa 2 bagi P kuasa 4. Kalau tulis bentuk AMN, yang M ni lah merujuk pada dia kuasa berapa. Dalam tu, kuasa 4. Yang N ni merujuk pada dia punca berapa. Punca 2, so kuasa 2. Okay, sama macam bawah ni pun, nampak kan? Kuasa 7, so 7 dekat atas, yang dekat luar topi itu letak di bawah. 5 tak di bawah. Itu kalau bentuk A kuasa M per N. Tapi kalau A kuasa M, 1 per N, kita letakkan yang kuasa tu di dalam, yang dekat luar tu kita letak 1 per. Ikut yang di luar topi tu. Contoh macam soalan A ni, kita letakkan 4 dalamnya, di luar letak 1 per 2. Okay, kalau ubah begini pun sama juga. Yang luar letak dalam dan letak luar. Sama je. Okay, ini cara penulisan lah. Okay, cara penulisan. Okay, idok lah ditanya dalam soalan. Tapi, just pengetahuan lah. Kena tahu. Okay. Ni pun sama juga lah. Selaju sikit ya. Okay. Kemudian kita mencari nilai. Kita mencari nilai. Contoh macam ini. 81 dulu. Kita gunakan kereta saja. Okay. Alright. Okay. Kemudian kita belajar mempermudahkan. Pun kita dah belajar dah. Macam cakap hari tadi. Bila kita nak mempermudahkan, kalau nombor tu besar, kita cuba kecilkan dengan nombor yang 2, 3, 5, 7. Okay, 2, 3, 5, 7. Dalam kes ni, macam 1, 4 ni, boleh dipermudahkan dengan 2 dan 3. Okay, itu saya tunjuk dah hari tu, saya nak ulang lagi. Okay, tapi kalau nak ulang juga, kita akan buat nanti latihan, bila kita gunakan modul, latihan lagi satu tu, indeks 20 tu tadi. Okay, alright, saya laju dulu. Okey, kemudian kita tengok, okey, ni kelas minggu depan kan. Ini kita dah buat dah sikit hari tu. Dan jadi malam ni kita akan sambung lagi kita punya part yang berikutnya, soalan yang berikutnya, okey. Yang inilah dia selesai. Okey. Kita masuk part yang ini. Nombor 21, nombor 22, 23, 24, 25 ni. Okey, kita nak habiskan ni dulu. Jadi kita sambung dengan bahan kita yang kedua tadi lah, yang kedua saya share. Okey. Okey, kita tengok yang ni. Bagi yang baru masuk mungkin dia sedikit masalah tapi tak apa, kita tengok dulu. Nanti kita masuk part latihan kedua nanti kita akan ulang balik lah yang mana tak faham tu. Okey, contoh soalan ini dia kata 2 kuasa 2 X tambah 1 darab dengan 2 dan 3 kuasa 3 sama 64. Berapakah nilai X? Okey, soalan ni macam mana nak buat? Macam saya cakap tadi, kalau ada nombor yang besar, contoh macam 64 je lah. Okay? Kalau nombor besar gini, kita kecilkan dia dengan nombor-nombor yang kita ada gunalah, iaitu nombor 2. Okey, jadi kat sini kita nak buat macam mana? Okey, mula-mula kita tengok. Check dulu. 64 ni boleh terhasil macam mana? Okey, jadi 64 ni kita buat. Okey, 64 ni kita buat. Okey, 64 ini boleh terhasil daripada sebab kita nak buat sini nombor 2. Okey, nombor 2 semua ni. Kita guna nombor 2. So, 2 kali dengan 32. Sama. Kemudian ini pun boleh juga. 2 kali dengan 16. Masih boleh lagi. 2 kali 8. Masih boleh lagi. 2 kali 4. Masih boleh lagi. 2 kali 2. Okey. So kita bilang 2 tu ada berapa. Okey, kita bilang 2 tu ada berapa. Kita tengok situ. Kita ada 1. Okey, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis kat sini. Kita tulis kat sini. Jadi kita tulis ni 2 salin balik. Okey, 2x tambah 1. Okey, darab dengan 2 tolak 3. Dia samalah nilai dengan 2 kuasa 6. Okey, kita bilang saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu step pertama. Sekarang kita tengok kat ni. Semua dah sama dah. 2, 2, 2. Jadi bila sama dah jenis asas dia, boleh selesaikan. Okey, 2.
Bila operasi darab, yang kuasa tu akan ditambah. So, 2X tambah 1. Okay. Tambah lagi dengan negatif 3. Okay. Sama dengan 2 kuasa 6. Okay. Saya tulis contoh-contoh dulu. Nanti saya tulis elok. Okay. Tu. Sekarang, sini 2, sini pun 2. Bermaksud kuasa atas ini adalah sama. Jadi kita abaikan nombor 2 tu, kita ambil nombor ini lah. Okay, sekarang kita tengok situ. Okay, so sebelah kiri tu 2x tambah 1, kita buka kurungan ni, jadilah negatif 3. Okay, sama dengan yang tepi sini 6. Kemudian 2x kita salin balik. 1 tolak 3 jadi negatif 2. Sama dengan 6. Okay, pindahkan 2 ke sebelah kanan. Jadilah 2x sama dengan 8. Okay, macam dapat 8. Iaitu, ini kali tambah 2 sebab dia negatif jadi positif. Okay, 2x dengan 8. Jadi, x ni berapa? 8 bahagi 2. Dapat 4. Okay, itu cara nak selesaikan soalan ni. Kita samakan dia punya asas dia. Okay, sebab dia. Okay, kita pandang balik semua ni. Alright. Okay, saya tulis balik sini padam. Okay, nanti awak rujuk balik. Okay, so saya terangkan sekali. Kali saya tulis lah. Okay, saya tuliskan. Okay, so langkah pertama, kita samakan dia punya asas. 64 ni, sebab satu juga sama kan? So, senyum satu. Okay, so 64 ini terhasil daripada, sebab ini, okay, 64 terhasil daripada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okay, senyum satu ni ya. 2, okay. Oh, sorry. 2 kali 2 kali 2 lah sebanyak 6 kali. Okay, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okay, jadi 6 kali. Jadi samaan dengan 2 kuasa 6. Kita buat tu dulu. Okay, samaan 2 kuasa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 2 kuasa 6. Sini. Okay, kita cari dulu. Okay, 64 ni bersamaan dengan 2 kuasa 6. Macam dapat? Okay. Nak kena tulis balik tadi. Okay, saya tulis takut yang apa keliru kan. Saya tulis balik sekali. Okay. So 64 ni saya tulis sekali bagi ingatan. Okay. Terhasil daripada 2 kali 32. Okay. Ini pula kali dengan 2 kali dengan 16. Saya tulis sekali. Ini terhasil daripada 2 kali 8. Ini terhasil daripada 2 kali 4. Dan ini terhasil daripada 2 kali 2. So kita ada kat situ sebanyak. Okay. Kita ulang balik. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. So, inilah dia. Itu step pertama. So, step yang kedua, kita tulis balik yang ini. Kita tulis balik yang ini. Okay, kita lagi ya. Baiklah. Okay, tulis balik kat situ. Ayat. Okay, tulis ni balik kat sini. Okay, kita ubah balik kat sini. Kita ubah kat sini. So, kat sini kita ubah dulu. Akan jadi 2 kuasa 6. Itu mula-mula. Okay, sekarang dia punya asas semua sama. 2, 2, 2. So, kita hanya perlu tulis sekali je lah. Tulis sekali saja kat sini. Okay, sebelah kiri. 2. Di depan, 2x tambah 1. Di belakang, negatif 3. Operasi darab, jadi tambah. Tambah negatif 3. Sama dengan 2 kuasa 6. Salin balik. Okay, so sekarang ni, kita buat itu, maka kat sini dapat 2. Okey, kita selesaikan kuasa dia. 2x salin balik. Kemudian 1 tambah negatif 3 akan dapat negatif 2. Sama dengan 2 kuasa 6. Okey, sekarang ni asasnya sudah sama. Kiri 2, kanan 2. Nombor sama. Jadi ini bermaksud kuasa juga akan sama. Jadi daripada situ kita dapat tahu 2x tolak 2 sama nilai dengan, tetapi okay, daripada sini ni kita dapat tahu, kita katakan begini, okay,
2x 2x tolak 2, dia samalah dengan nilai yang 6 sebelah kanan tu. Dia punya kuasa tu sama. Okey, kita pindahkan 2 ke sebelah kanan, jadilah 2x sama dengan 6 tambah 2. Okey, jadi 8. Macam dapat 8 ni terhasil daripada 6 tambah 2. Okey, so bila pindah tu berhati-hati dengan simbol tambah dan tolak lah. Okey, itu untuk 2x, 8. Kalau x saja sama dengan 4, iaitu kiri kanan kita bahagikan dengan 2. So, 8 bahagi dengan 2. Okey. Tu cara selesaikan soalan ni. Okey, next saya tengok. Contoh lagi. Okey, soalan untuk pengiraan ni penting lah. Penting untuk awak tahu. Okey, yang penting awak tahu ciri-ciri tu lah. Okey, tu soalan nombor. Ya, saya. Kan yang ada darab 2 negatif 3 tu kan? Okey. Kenapa 2 tu cikgu buang? Maksudnya 2 kuasa 2x tambah 1 tambah negatif 3. Okey. Sebab kita dah belajar dah bahagian pemudahkan. Kita dah belajar bahagian ni. Okey. Kita dah belajar bahagian pemudahkan ni. Contoh macam saya ubah ya. Okey. Dah bagi contoh ni ke ni. Okey. Bila ada nombor contoh B4, B5. Operasi darab. B itu kita tulis sekali saja. Tulis sekali macam ni lah. A kuasa M darab A kuasa N. Yang A tu tulis sekali saja. Cuma kuasa dia kita tambah. Right? Okay. Kasih aku. Okay, alright. Okay. Okay, so kat situ selesai tadi. Alright. Okay. So dapat dan X dia ialah 4. Okay, itu yang pertama lah. 3 markah tu maksudnya yang pertama kali markah dekat sini lah. Dekat yang ini. Dekat awak tulis 2/6 ni. Ini markah yang pertama. Okay, sini markah yang pertama. Yang ada kuasa 6 ni. Okay, markah yang kedua dekat sini lah. Lok selesaikan ini. Markah ketiga dekat jawapan ni. Itu 3 markah. Okay, next. Tengok soalan berikutnya. Oh, sorry. Okay, yang ni pula. Okay, yang ni pula. Kacau lah ni. Okay, oh shit. Okay, seterusnya tengok kat sini. Okay, yang ni pula. Soalan nombor 22. Okay, 22. Kita tengok kat situ 22. Okay, tengok apa yang kita boleh buat untuk selesaikan soalan ni. Okay, mula-mula sekali. Kita tengok kat situ. Okay, ni TP5 lah. Maksudnya kita boleh fikir, kita dah faham. Kita boleh buat dan kita boleh amalkan lah benda tu. Okay, kita nak kat sini pula. 4 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 20 kuasa 2. Kat sini. Macam ni kita nak buat kat ni. Okay. Kalau kita guna, oh sorry, nilai X tak ada pula sini. Aduh. Saya lupa buang root X. Saya nak buang sikit lah. Saya buang sini. Kita buang sikit. Saya lupa buang root X. Kita buang sini. X. Okay, kita buang sikit. Okay, sekarang ni kita buat itu. 4 kuasa 2 darab 5 kuasa X sama dengan 5 20 kuasa 2. Cari nilai X berapa? Okay, TP5. Awak faham? Okay, awak tahu, faham, boleh buat dan awak boleh amalkan. Maksudnya boleh praktikkan. Okay, so kat sini kita nak buat mula-mula. Mula-mula kita buat yang 20 ni. Kita ubahkan yang 20 ni kepada nombor 4 dan 5. Okay, ini bermaksud yang pertama ni. Okay, depan kita buat satu-satu lah. Kita ubah dulu yang ni. Yang 20 tu kita ubah dulu. Okay, 20 ini kita selesaikan. Okay, 20 ni boleh terhasil daripada 4 kali 5. Okay, sini 4 kali 5. Okay, begitu. Ini hasil kita boleh dapat. Alright, so macam kita nak buat. Jadi langkah pertama kita, yang depan salin balik tak ada masalah. Salin balik je. Okay, cuma dalam ni. Yang dalam kurungan ni, yang ni, kita tukar kepada, kita buat kurungan satu. Ini kurungan satu, buat kurungan satu. Ini terhasil ada 4 darab 5. Okay, tutup kurungan. Dan kuasa 2 kan dia. Gitu. Okay, mula. Kita ubahkan 20 tu kepada nombor 4 dan 5. Sebab kita nak guna huruf 4 dan 5 tu. Okay, kemudian, step yang kedua. Ini masih sama lagi, salin balik. Okay, darab dengan 5X.
Masih sama. Okey. Kemudian 5 tu masih ada lagi, tak salah 5 masih ada. Okey. Okey, yang ni. 4 darab 5 dikuasa 2. Bermaksud 4 kuasa 2 dan 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2. Kita masukkan nilai tu ke dalam kurungan tu. Okey, tu jadi gitu. Mula-mula. Okey. Kemudian kita tengok. Okey, ini salin balik lagi, masih salin balik lagi kat sini. Okey, yang ni pun masih salin balik lagi. Oops. Alamak. Okey, okey ni. Okey. Mana tadi? Okey, kat sini masih ada tadi. Okey, alright. So, sini masih salin lagi. Cuma ini 5 kurungan ni pun bermaksud darab. Awak sini fahamlah. Kurungan tu maksud darab. Okey, so darab dengan salin balik ini. 4 kuasa 3, 4 kuasa 2 dan 5 kuasa ni. Sebab tu. 5 ni bermaksud 5 kuasa 1. 5 kuasa 1. Okey, 5 tu bermaksud 5 kuasa 1. So, maksud 1. Alright. Dan kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Jadi kat sini masih kekal lagi 4. Okey. Yang ini kita tulis sekali je. Sama dengan 5. Depan 1, belakang 2. Operasi darab. Tambah. Ini X, sorry. Ini X, ini X. Ini X. 4 kekal. Kemudian dekat sini kita selesaikan. Dapatlah 4. 5. 1 tambah 2 jadi 3. Sekarang kita tengok nombor dia. Sudah sama. Nombornya sudah sama. Di mana 4 kuasa 2 ada 4 kuasa 2. Jadi 5X dengan 53. Jadi ini bermaksud nilai X dia ialah 3. Terus ambil saja. Jadi nilai X dia ialah 3 daripada situ. Dan just terus ambil sahaja nilai dia tu. Tak payah fikir banyak lah. Sebab apa? Sebab semua nombor sama lah. So ini X ini akan samalah dengan yang dekat sini. Sebab apa? Sebab semua dah sama dah. 4x2, 4x2. So kali ni 5x, 5x3 sama dengan kuasa. Tu yang soalan nombor 2 lah. Okey. Kita tengok pula soalan yang berbentuk yang lebih susah lagi lah. Bentuk ayat sikit. Ni ramai pelajar fikirkan. Ramai pelajar dia beranggapan. Bila soalan kebat tu, bila soalan panjang-panjang tu, soalan kebat. Bila kebat tu susah dia kata. Sedangkan dia tak pasti lagi lah. Dia susah ataupun senang. Okey, tengok soalannya. Nombor 3. Pada 1 Mac 2020, Akilah menyimpan sejumlah RM10,000 ke dalam sebuah akaun simpanan tetap yang menawarkan kadar faedah kompaun mengikut kiraan 100,000 kurungan 1.1 kuasa N. Di mana N itulah tempoh simpanan. Itu cerita dia. Dia kata dia simpan sejumlah RM10,000. Itu cerita dia. Dan kadar faedah kompaun dia kata. Ada pula kadar faedah kompaun. Apa benda kadar kompaun ni? Awak akan jumpa nanti dalam bab 3, kata 3 nanti. Kiraannya macam ni, dia kata. Di mana dia kata N itu, ni clue-clue penting lah. N itu adalah tempoh simpanan. Itu maklumat dia. Sekarang soalan minta apa? Soalan kata, hitung. Nak hitung apa? Jangkaan jumlah simpanan Akilah. Itu soalan minta. Pada 1 Mac 2025. Itu soalan minta. Maksudnya pada 2025 nanti, berapakah jumlah simpanan Akilah? Dengan jika diandaikan, Akilah ni langsung tak keluarkan duit dalam tu. Dia langsung tak buat pengeluaran. Dia langsung tidak buat sebarang pengeluaran sepanjang tempoh tersebut. So berapakah jumlah simpanan Akilah? Jadi caranya, hanya perlu ambil yang ini. Kita cuma gantikanlah nilai N tu dengan satu nombor. N tu apa dia? N adalah tempoh simpanan. Dia simpan 1 Mac 2020 dan selepas 1 Mac 2025 selama 5 tahun. So ganti je lah N itu dengan 5. Nampak satu macam ayat panjang pasal susah benar. Tapi sebenarnya sangat simple. Just tukar N5 je. Tak susah pun. So dekat sini kita hanya perlu ubahkan N5 sahaja. Dah boleh dapat jawapan.
Okay, sama dengan. Okay, tekankan gitu je lah. Okay, kita buat kurungan, kita masukkan nilai dia 10,000. Okay, kemudian buat kurungan 1.01 tutup kurungan. Kita buatlah kuasa untuk topi. Okay, 5. Dapat jawapannya 10,510 dan 1 sen. 10 sen. Kita buat. Okay, jadi 10,000. Okay, kita akan dapat 10,510 dan 10 sen. Jangan 1005 tu ambil 10 sen juga lah. 2 titik ulang juga lah. Okay, dapat jawapan. Okay, semudah tu je lah. Tak susah mana. Okay. 24. Diberi suatu persamaan bagi suatu kelajuan sebutir zarah yang sedang bergerak ialah, dia kata, 625 kurungan 5x kuasa 2 tolak 5, 5x tambah 2 sama dengan 5 kuasa 6 darab 5, 4 tambah 3. Hitung nilai x berapa? Okay, ini soalan sangat sukar nampaknya kan? Nampak tu sukar lah. Okay, so berapakah nilai x? Soalan kata. Okay, macam mana kita nak buat kat sini? Dekat sini, kita nampak semua ni. Nampak dalam kurungan tu, semua 5. Cuma dekat sini ada 625. So, step pertama kita, ubahkanlah 625 ni kepada nombor 5. Jadi, macam mana kita nak buat? Jadi, kat sini, 625 ni berapa nilai dia? Okay, kalau kita guna ni, contoh kita nak sifir 5 kan. Jadi, 625, kita nak ingat asal 5. Jadi, ini 5 kali dengan 125. Okay, 125 ni 5 kali dengan 25. 5 ni 5 kuas darab 5. So dekat sini kita ada sebanyak 1, okay, 2, 3, 4. Jadi ini bermaksud, okay, ini bermaksud 625 bersamaan dengan 5, okay, 5 kali 5 kali 5, okay, kali 5 sebanyak 4 kali. Jadi ini maksud 5 kuasa 4. Okay, kita ubah dulu nombor tersebut, jadikan yang sama asas dia tu, 5. Okay, itu step pertama. Step yang kedua, kita tulis balik lah. Okay, kita tulis balik. Okay, kita tulis balik kat situ nanti. Okay, so 625 ni kita ubah kepada 5 kuasa 4. Itu step dia. Okay, kita ubah yang ni kepada buat kurungan 5 kuasa 4. Buat macam gitu. Okay, sekarang semua nombor sudah 5. 5 semua. Jadi kita boleh tulis sekali saja. Okay, dan setiap kurungan tu pula operasi darab. Jadi 5 depannya kuasa 4. Okey, darab. Bila darab, kita tambahkan kuasa dia. Okey, tambah dengan X kuasa 2. X kuasa 2 kat situ. Okey, kemudian tolak 5. Tambah lagi. Darab. Cikgu. Ya, saya. Skrin cikgu tak gerak lah. Sekejap, okey. Ya, cuba balik. Okey, boleh nampak sekarang? Boleh. Boleh, Okey, boleh. alright. Okey, sekarang kita ulang balik. Okey. So, kurungan pertama ni 5. So, 5 kuasa 4. Okey. Dan ini semua ni bermaksud, ini semua bermaksud darab. Okey, maksudnya kurungan maksudnya semua darab. Okey, semua darab. Jadi, bila darab ni, kuasa dia kita katakan tambahkan. Jadi, 5 kuasa 4. Okey, tambah. Yang kedua ni, X kuasa 2 tolak 5. Tambah lagi kat situ. Okey, tambah lagi. Dengan kedua pula, X tambah 2. Kemudian, bila kita tambah tu, sama dengan kanan pula. 5. Atas dia kuasa 6. Sebelah itu tambah pula lagi dengan 4x tambah 3. Itu cerita dia. Mula. Okay, kita kumpulkan sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, kita selesaikan. 5. Okay, yang ini jadi kuasa berapa? Okey. So, x kuasa 2 sama, salin balik tempat ada apa-apa lain. Kemudian, tambah x. Kemudian, 4 tolak 5, negatif 1. Negatif 1 tambah 2, jadi posisi 1.
sebelah kiri. Sebelah kanan 5. Okey, kuasa. Okey, 6 tambah 3, 9. So 4x tambah 9. Okey, sekarang kuasanya sudah sama. Asal sudah sama. 5 kiri, 5 kanan. Jadi ini bermaksud dia punya kuasa tu sama nilai lah. So, macam mana kita nak buat? So, berikutnya. Okey, kita pergilah berikutnya. Kita buat macam ni lah. Okey, kita ambil dia punya kuasa je. Yang ini kita ambil kuasa je saja. Okey. Saya cepat dalam ni. Okey, kita ambil kuasa je. So, kiri x kuasa 2 tambah x tambah 1, dia sama nilai dengan 4x tolak 9. Atau mula-mula. Kita pindahkanlah 4x tu ke sebelah kiri, jadilah x kuasa 2. Okay, x kuasa 2 tambah x, kemudian 4x tu kita pindahkan, jadi tolak 4x. Okay, tambah 1 sambung lagi. Okay, 9 tu kita pindahkan, tambah 9. Bila semua yang sebelah kanan tu terpindah ke sebelah kiri, maka kanan tinggal kosong. Okey. X kuasa 2. X tolak 4x jadilah negatif 3x. 1 tambah 9 jadi 10. Sama dengan kosong. So, berapakah nilai x? Dekat sini kita kena buat pemfaktoran. Okey, pemfaktoran. Awak dah belajar semasa tingkatan 1 ada, tingkatan 2 pun ada. Jadi, lebih satu lah. Okey, awak dah belajar tentang pemfaktoran. Okey, macam mana saya nak buat macam ni? Okey. Okey, kat sini saya tunjuk kat tepi ni ya. Okey, tengok. Macam kita nak faktorkan dia. Okey, kita ada situ x kuasa 2 tolak 3x dan tambah 10. Okey, benda ni awak dah belajar semasa tingkatan 1 lah kalau awak follow kelas betul lah. Okey, so untuk buat pemfaktoran, okey, x ini terhasil daripada x darab x. Okey, 10 pula terhasil daripada 2. 1 kali 10 dengan 2 kali 5. Okey, alright. Kita ada 2. So, macam mana nak faktorkan ini? Okey, x tu, tengok. Untuk yang x tu, kita akan ambil dua-dua lah kat sini. Kita ambil dua-dua ni. Dua ni, okey. Kita letak sini. X, x. Okey, kemudian kita buat kurungan, kita buat ni sikit, rajah sikit. Okey. Kemudian kat sini, kita ada 2. 1, 10, 2, 5. Yang mana kita nak pilih? Kita kena pilih yang manakah bila mana kita tambah ataupun tolak, boleh dapat yang ini. 3 ni. Jadi 1, 10 ni, kalau tambah, dapat 11. Tolak dapat 9. So, tak boleh pakai yang ni. Yang ini kalau tambah dapat 7, tolak dapat 3. Okey, dah samalah. So, kita akan guna 2 dengan 5 ni. Letak sini. 2 dengan 5. Okey, darabkan. Kita darabkan. Okey, x kali 5 akan dapat 5x. Okey, x kali 2 akan dapat 2x. Okey, apakah operasi depan sini supaya jadi negatif 3x? Kita nak negatif 3. Jadi mestilah yang 5 tu negatif. Supaya yang ni positif. Supaya 2 tolak 5 dapat negatif 3. Itu je. Dan simbolnya akan ikut. Kalau sini ni positif, sini pun positif. Kalau sini negatif, sini pun negatif. Kita ikut. Kemudian positif 2. Sekejap saya. Yes, ada apa? Tak ada. Okay, alright. Dekat sini. Okay. Alright. Kat sini ada sikit kesilapan ni. Okay, kat sini ada sikit kesilapan simbol. Nanti saya ubah. Okay, dekat sini kita tak boleh nak positif 2 darab negatif 5 akan dapat negatif 10. Sini. Kemudian x kali x akan dapat x kuasa 2. Okay, dekat sini nanti ada kesilapan sikit. Saya ubah. Kita tepi sepatutnya dapat negatif 10. Nanti saya ubahkan. Okay, alright. So, bila dapat bentuk begini, jawapan kita akan tulis bentuk begini. Darabnya bersilang, ditulis sekali saja. Ini kurungan pertama, ini kurungan kedua. Letak kat sini.
So, letak kat situ. Okey, sini. Ya. Okey. So, untuk letak kat situ. Okey, kat sini. Kita akan buat kat sini lah kurungan dia. Okey, yang ini. So, kita buat kurungan. Kita ikut kurungan dalam ni lah. Kurungan dalam ni. Okey, yang atas tu. X tambah 2. Kemudian yang kedua tu ialah X tolak 5. Sama dengan kosong. Yang jawapan akhir akan jadi. Okey, jawapan akhir akan jadi begini. Okey. Kurungan pertama tu. X tolak 2. Kalau sama dengan kosong. Maka X sama dengan 2. Yang kedua, sebelah kanan tu pula. X tolak 5 sama dengan kosong. Kita pindahkan 5 di sebelah kanan. Jadilah X sama dengan 5. Jadi dia ada dua jawapan. X tu ada dua jawapan. Okey. X tu ada dua jawapan. Okey, kejap lagi saya betulkan soalan ni. Sebab dia ada silap sikit lah. Okey, soalan ni ada silap sikit. Nanti saya ubahkan. Tapi bentuknya lebih kurang beginilah ya. Bentuknya lebih kurang begini. Okey, alright. Yang ni dia agak tinggi sikit lah dia tu. Cikgu. Ya, saya. Sila soalan. Kan dekat atas tadi kan. Sekejap, ke atas sikit cikgu. Kasih nampak. Okey, kan tadi kat atas tu 5 kuasa 4x tambah 9 kan? Okey. Kenapa kat bawah tu jadi 4x tolak 9? Bukan sepatutnya jadi negatif 4x tolak 9 ke? Ke memang macam tu cikgu? Sekejap ya. Cek. Yang dekat sini ya. Okey, 5x. Bukan yang 4x tambah 9. Lepas tu kat bawah tu jadi 4x tolak 9. Okey, ya Allah. Okey, terima kasih. Okey, ini tambah ya. Okey, terima kasih. Baru saya pasang. Okey, so ini tambah. Sorry ya. Okey, terima kasih yang teguh tadi. Okey, so ini adalah 4x tambah 9. Okey, baru betul. Okey, nanti saya split tadi. Okey, so 4x tambah 9. Bila kita pindah, jadilah tolak 4 dan tolak 9. Okey, so x kuasa 2. Okey, x tolak 3x akan jadi negatif 3x. 1 tolak 9 akan jadi negatif 8. Itu saya hang tadi. Okey, 8. Okey, sekarang begini. Okey, sekarang untuk dapatkan 8 tu. Okey, kita kena ubah balik lah kat sini. Ini semua tak betul lah, saya ubah balik lah. Okey, so sekarang dapatkan jadi 8. Okey, nak dapatkan 8. 4 kali 2, 4 kali 3. 1. Okey, ini semua tak betul lah, saya kena buang balik ni. Saya nak buang. Alamak. Kacau. Ya, saya tarik balik sini. Okey, kita kacau. Okey, kita nak ini. Okey, kita nak tadi. Okey, kita nak tadi ialah X kuasa 2. Okey, tolak 3X. Dan juga tolak 8 kat tadi ya. Saya silap. Okey, tolak 3, tolak 8. Kejap saya cek saya takut silap lah. Okey, yang pertama ni okey. 4, 5, 0, 4. Okey, 4 tambah dengan X. Okey, betul. Tolak X. Okey, tambah X. Okey, betul. 5, 6 tambah 4 X. Okey, betul. Sini 9. Okey, betul. Kemudian X kuasa 2 tambah X. Kemudian 4 tolak 5 dengan 1. Okey, betul. Kemudian X. Okey, betul. Kemudian tambah 1 sama dengan 4 tambah 1. Okey, betul. Kemudian pindahkan tolak. Okey, betul. Kemudian tolak kali dapat 8. Okey, betul. Okey, betul. Okey, sekarang kita dapat kat sini. Okey, kita nak faktulkan dia. Okey, nak faktulkan dia. Okey, so kat sini tak ada salah. Ini tak ada salah. Okey, sama je. Okey, ini terhasil daripada X dengan X. Tak ada salah. Okey, 8 ni boleh terhasil daripada 1 kali 8 dengan 2 kali dengan 4 lah. Okey, so kat sini bila kita nak selesaikan, nak pilih yang mana satu. Okey, tak boleh selesaikan. Ya, nak tutup sekejap. Okey, kat sini kita tak selesai. Okey, ada kesilapan sikit soalan. Okey, ada kesilapan soalan sikit ya. Ada kesilapan soalan sikit, tak boleh selesaikan. Okey, nanti saya betulkan. Tapi jalan kerja lebih kurang beginilah, lebih kurang begini. Okey, tapi ada sedikit kesilapan. Nanti saya cek balik kat mana silap dia. Okey, saya cek lagi sekali, takut tak silap.
Okey, sama 5. Okey, ada sedikit kesilapan soalan dalam ni. Dia tak dapat selesaikan. Dia termatis ni. Bawah tak betul. Okey, bawah tak betul. Nanti saya betulkan sikit. Sekejap lagi saya betulkan. Okey, tapi jalan kerja lebih kurang beginilah. Okey, jadi saya betulkan soalan ni sikit. Kita biarkan dulu. Okey, kita lompat soalan dulu. Sebabnya ada sikit kesilapan. Okey. Soalan kita tinggal dulu lah. Kita lompat dulu soalan dulu. Saya ubah soalan tu. Okey, kita tinggal soalan tadi. Sebab ada sedikit kesilapan dalam ayat ni. Jadi saya betulkan. Okey. Kita tengok 25 dulu. Okey, 25. Kita tengok 25 dulu. Hakimi dan Emilia menjalankan satu uji kaji berkenaan dengan tindak balas kimia. Persamaan bagi dapatan uji kaji yang diberi Hakimi ialah 64 4x kuasa 4x kuasa x tambah 2. Okay, darab dengan 1/4 kuasa 3 sama dengan 4 2y tambah 3. Manakala persamaan dari uji kaji yang diberi Emilia pula ialah 3 kuasa 2x tambah 1 darab 3 kuasa 2 sama dengan 4 3 tambah y. Hitung nilai x, hitung nilai y. Ni sangat nampak macam gila susah lah ni. Okay, alright. So macam mana kita nak buat kat sini? First kali, sama juga kita buat. Okay, kita cuba ubahkan benda ni, jadikan satu bentuk yang mudah lah. Tengok ni. Okay, 64 dulu. 64 dulu. Kita nampak kat sini, kita nampak sini sifir 4 dulu. 4 ni kan. Okay, kita tengok. 64 ni, boleh terasa daripada apa? Kalau kita 4, kita tengok sini. Okay, 64. Kita nak asalnya 4. Kita semua 4. Jadi 64 ialah 4 kali dengan 4 kali 1, 4 kali 4. 16. 16, 4 kali 4. Jadi 64 ni samalah dengan 4 kuasa 3. Kita ubah tu dulu. So dekat sini kita ubahkan dia. Jadilah kat situ. Okey, ni. Okey, yang ni kita ubahkan dia. Step pertama kita ubahkan dia. Jadilah kat sini kita ubah ni dulu. Jadilah kat sini 4 kuasa 3. 64 tu. Okey, 4 kuasa 3. Ubah tu dulu. Okey, sekarang kita nampak semua sudah 4. Dan yang ini pun kita dah belajar tadi, hari tadi saya tunjukkan. Bila di bawah, kita naikkan ke atas. Okey, bila di bawah, kita naikkan ke atas. Okey, dekat sini. Jadi bila 4 ni, naik ke atas akan jadi dah sini 4 kuasa negatif 3. Okey. Kita tunjuk tadi dah. Okey, bila kita ada di bawah, naik ke atas jadi negatif 3. Dan sekarang ni sebelah kanan tu semua operasi darab. Kiri tu sama. Okey, so kat sini kita buat. Step yang kedua, kita kumpulkan. 4 kuasa 3. Ini bermaksud darab. Bila darab, tambah. Tambahkan dia. Tambah. Kuasa yang berikutnya. X tambah 2. Harap lagi. Tambah lagi. Dengan negatif 3. Itu sebelah kiri. Sama dengan 4. Okay. Ini salin balik. 2y tambah 1. Kita selesaikan. 4. So, sini. Pasal. X salin balik saja. Okay. Punya 3 ni. 3 tambah 2, 5. 5 tambah negatif 3 akan jadi 2. Okay, kita selesaikan posisi pandang. 3 tambah 2, 5. 5 tolak 3 dapat 2. Okay, sama dengan 4. Salin balik kat sini. 4. Okay, 2y tambah 1. Okay, kita selesai part yang pertama ni. Tentang Hakimi je lah. Okay, dah kira dah. Part Hakimi tu dah kira dah. Dapat bentuk gini. Untuk Hakimi. Okey, sekarang kita tengok pula yang Emilia pula. Okey, Emilia pula dia ada bentuk gini. Selesaikan Emilia pula. Sama juga kat sini. Operasi darab. Jadi 3 kuasanya 2x tolak 1. Okey, ada operasi darab tambah. Tambah dengan 2. Sama dengan 4. Okey, 3y tambah 1. Okey, selesaikan.
Dapatlah 3 kuasa 2x tambah 1 sama dengan 4 kuasa 3y tambah 1. Okey, selesai untuk Emilia. Okey, sekarang tengok apa benda yang tu yang kita boleh buat. Okey, tengok satu tu. Okey, yang ni. Dah ada 4, dah ada 4. Kita keluarkanlah dia. Kita keluarkan dia. Ayah. Okey, 4 kita keluarkan dia. Salah ambil. Okey, tengok atas ni ya. Agak atas dulu. Okey, 4. Dah sama dah. 4 dia kata x tambah 2 sama dengan 4 2 tambah 1. Okey, dia 4, dia 4. Maka senanglah. Kita ambil je. Okey, kita ambil tu. Kita ambil dia punya kuasa je. X tambah 2 sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. 2y tambah 1. Okey, saya tulis dulu. Okey, sini 2y, 2y. Jadi kita pindahkan dia. Kita kumpulkan. Jadi x, kita kekalkan x. 2y pindahkan. Ya, kita pindah sini. Okey. So, 2y kita kekalkan. Okey. 1 tambah kekalkan. 2 tu kita pindahkan. Bila pindah, jadilah tolak 2. Dapatlah kat situ x sama dengan 2y. X sama dengan 2y. Okey. Tolak 1. Ini untuk bahagian atas yang hakimi je lah. Yang hakimi tu. Cikgu. Saya? Yang ni kita nak buat bersama linear serentak Yes. Oh. Buat linear serentak. Dan dekat sini pun ada sedikit, saya nak minta ubah sikit. Nak minta ubah sikit. Ini ubah pada 3 lah. Sebab saya copy paste ni. Okey, typo lah. Ubah 3. Dan tak dapat jawab. Okey, ni minta ubah 3 lah. Minta ubah 3. Kita nak buat kat ni adalah linear serentak. Okey, tingkatan 2. Tingkatan 3. Tingkatan 1, sorry. Tingkatan 1. Okey, ini untuk bahagian atas ni. Bahagian hakimi. 1. Saya ambil yang kuasa je. Okey. Yang bawah ni pula, sama kita ambil juga ni. Kita ambil kuasanya juga. Kiri 2x tambah 1 sama dengan 3y tambah 1. Okey, kemudian kita tulis. Okey, boleh kita kumpulkan. Okey, 2x. Okey. Kita pindahkan 3y tu ke sebelah kanan, sebelah kiri. Tolak 3y. Nombor terpindah ke belakang. Jadi 1 tolak 1 yang sebelah kanan tu. Okey, bila pindah 1 sebelah kiri tu akan jadi kosong lah. So di sini kali 3x tolak 3y sama dengan kosong. Okey, ini untuk yang bawah ni. Okey, sekarang kita tengok. Kita nak cari berapa nilai x. Yes, saya. Yang tu bukan 2x ke? Okey. Alright, 2. Terima kasih. Saya tak nampak. Okey, 2x. Okey, tu. Alright. Okey, sekarang ni, yang ini untuk yang hakimi tadi. Yang ini untuk yang Emilia tadi. Okey, sekarang kita dah dapat lah. Okey, untuk x, dapat ini. Sekarang kita nampak tu, nilai x. Sekarang kita pindahkan nilai ini ke dalam nilai ini. Setiap nilai x tu, kita gantikan dengan 2y tolak 1. Ini step berikut lah. Okey, step berikutnya. Dia panjang sikit lah kerja ni. Okay, so setiap nilai x tu kita gantikan dengan nilai 2y tolak 1. So kat sini ni kita gantikan dengan 2y tolak 1. Y tolak 1. Okay, kemudian kita sambung lagi tolak 1. Ini sambung lagi dengan tolak 3y yang asal tu lah. Yang asal dia. Okey. Di sini kita kena kembangkan sebab dia operasi darab. Kita kembangkan yang ni. Tak nampak. Okey, kita kembangkan yang ni. Jadilah, okey, 2 kali 2y jadi 4y. 2 kali 1 dapat negatif 2. Sama dengan, okey, 2y. Okey, tolak dengan 2. Okey, sambung lagi dengan tolak 3y. Okey,
sama dengan kosong. Okey, 4Y tolak 3Y, tinggallah 1Y sahaja. Okey, negatif 2, kita pindahkan ke sebelah kanan, jadilah positif 2. Okey, sekarang dah dapat dah nilai Y. Okey, dan last kali, nak cari X pula. Cari X pula, just gantikanlah yang kuning ni, Y tu dengan 2. So, nilai X sama dengan, nilai X sama dengan 2, okay, Y tu gantikan dengan 2. Okay, kemudian tolak 1. Jadi X sama dengan, X sama dengan 2 dan 2, 4. 4 tolak 1, 1. Okay, ni. Dan akhir sekali, dapatlah 4 tolak 1. Akhir sekali, X dia sama dengan 3. Okay, selesai tu. Okay, jalan kerja panjang sikit lah. Linear serentak. Awak belajar semasa tingkatan 1 lah. Tajuk persoalan linear. Tapi nak dapatkan benda ni lah. Okay. Kita sama-samakan kuasa itu. Okay. Ini untuk nombor 25. Okay. Alright. Itu ialah latihan-latihan yang saya bagi kepada awak untuk kelas kita yang terdahulu lah. Kita habiskan untuk hari ni. Okay. Alright. So, bahan saya share bagi kepada awak. Okay. So, untuk memantapkan lagi kita ni, tugasan ni. Okay. Sebenarnya tak ada apa-apa soalannya. Ada yang apa soalan? Tak ada, ha? Okey, kalau tak ada, kita sambung. Okey, sekarang kita tengok bahan yang saya share pada awak pagi tadi, pagi tadi lah. Pagi tadi, kan? Pagi tadi. Okey, ni. Nak mengukuhkan balik apa yang kita dah belajar daripada yang pertama dulu, yang kedua dan yang ketiga malam ni. Okey, yang ni saya akan mula bertanya lah. Tanya pada kamu semua. Okey, jawab je. Okey, betul salah tu kalau betul kita proceed, kita salah tu kita akan betul sama-sama lah. Okey, alright. Nak rujuk pada nama. Okey, saya nak rujuk nama, saya ikut nama kat sini ya. Alright. Okey, kita nak mulakan nama yang paling bawah sekali dulu. Okey, soalan simpul je, jangan susah hati. Okey, soalan kata tuliskan setiap yang berikut. Ini macam soalan first kita lah. Soalan first kita tu. Okey. Tuliskan yang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, saya nak mulakan dengan Zahin. Okey, Zahin. 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15. Kita nak tulis dalam bentuk A kuasa N. Okey, apakah jawapan Zahin? Silakan. Zahin, ada jawapan Zahin? Silakan. Ada tadi. Okey, Zahin kata 15 kuasa 5. Okey, so 15 kuasa 5. Okey, betul lah. Alright, so nombornya adalah 15. Okey, jadi kita kekalkan 15 tu. Dan dia didarab sebanyak 5 kali. So, 15 kuasa 5. Okey, thank you Zahin. Okey, yang kedua, 0.8. Ni semua ni. Tak apa, Rosak tak salah. Okey ya. Okey, next kita tengok. Yang berikutnya. Okey, sambung orang bawah sekali. Saya tengok nama situ. Ada nama. Okey, kita nak sambung lagi. Mana nama ada serabut. Sini ya. Okey, sambung bawah lagi. Okey, Ungku. Senang kan Ungku. Budak pandai. Tak sebut kelas lain. Okey, 0.8 ni. 0.8 kuasa 6. Okey, alright. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, ada kurungan. Alright. Okey, so kat sini adalah 0.8. Okey, kuasa 6. Okey, 0.8. Okey, nak buat kurungan tak apa, tak buat kurungan tak apa. Sebab apa? Sebab nombor yang tak ada positif pun. Okey, kuasa 6 boleh. Tak salah. Okey, nak buat kurungan pun tak apa. Tak ada salah. Buat kurungan boleh, tak buat kurungan boleh. Sebab apa? Dia tidak ada simbol negatif lah. Okey, alright. So yang baki senang lah. So senang selaju ya. Alright, so untuk yang ini, sama cara juga. Ambil kat sini. Okey, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So
kuasa dengan negatif 5. Kuasa dengan 5. Senang je lah. Okey, so sebab senang ni, so yang baki tu buat sendirilah. Dua ni lagu buat sendirilah sebab senang dia. Okey, kita tengok yang kedua. Tuliskan pendaraban berikut dalam bentuk indeks. Bukan indeks pasal ni. Okey, dalam bentuk pendaraban berulang. Typo pendaraban berulang. Okey, negatif 3/2 kuasa 5. Okey, kita nak minta tesigen saraban. Okey, tesigen. Okey, kita nak tulis sini. Nak tulis bentuk pendaraban berulang. Silakan tesigen. Bagi jawapan sikit, cuba. Nak tulis dalam bentuk pendaraban berulang. Syahmi Reza, cuba. Dalam ni. Negatif 32 darat negatif 32 darat negatif 32 Berapa darat kali? Berapa kali? Saya kata 5 kali. Okay, alright. Thank you, Syahmi. Okay, betul lah tu. Alright, so yang ini banyak perubahan berulang. So, hanya perlu buat yang ini ni didarabkan sebanyak 5 kali. Ikut kuasa je lah. Simple je. Okay, so darab dengan, 5 kali. So, darab 1, 2, 3, 4, 5. Okay, senang je. So yang berikut pun sama juga lah. 8 kuasa 7 ni, 7 kali darab. Senang, so biarkan ya. Yang tak faham beritahu lah, kita terangkan. Kalau ada yang baru masuk dalam grup hari ni, mungkin tak faham. Okay. So kalau saya tunjuk, kalau P kuasa 10, okay. So yang P itu didarabkan sebanyak 10 kali. Okay. Ini sebagai itulah. Okay, P ni didarabkan sebanyak 10 kali. So darab je lah. Okay, darab P 10 kali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ini kan dia minta buat pendaraban berulang. Okay, just pengetahuan saja. Takkan disoal kot dalam exam awak nanti. Okay, sebab senang sangat. Okay, nombor 3 ni. Tuliskan 512 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Okay, kita nak tanya Christina Alicia. Okay, macam mana Christina selesai soalan ni? Dia kata tuliskan 512 dalam bentuk dalam bentuk indeks menggunakan asas 2. Itu selesai soalan ni. Putri, kau nak cuba? Parwina, kau nak cuba? Nurul Iman, kau nak cuba? Akilah, kau nak cuba? Akilah Batrisha. Atau siapa-siapa nak cuba? Saya juga. Okey, silakan Syamil. 2 kuasa 9. Okey, macam mana dapat 2 kuasa 9? Ah. Okey, alright. Okey, terima kasih Syamil. Okey, alright. Tak apa. Okey. So, untuk yang 512 ni, kalau kita nak buat pengiraan dia, kita buat gini lah buat pengiraan dia. Kita, sebab dia nak asas 2, maksudnya kita akan buat pembahagian 2 lah. Bagi 2 kat sini. Jadi kita buat sini, 512, kita bahagikan dengan 2. Sebab kita nak asas 2. So, 2. Okey, buat panjang. Okey, 2. 2 yang paling hampir 2 kali 2, 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 6. Okey. Dapat ni lah. Kemudian bagi 2 lagi. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 8. Bahagi 2 lagi. 2 kali 6, 2 kali 4. Bahagi 2 lagi. 2 kali 3, 2 kali 2. Bahagi 2 lagi. 2 kali 1, 2 kali 6. Bahagi 2 lagi. 2 kali 8. Bahagi 2 lagi. 2 kali 4. Bahagi 2 lagi. 2 kali 2. Bahagi 2 lagi. 2, 1. Sampai 1 kita stop. So jawapan dia
kita bilanglah yang dua yang ada berapa. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Pengiraannya macam ni dalam bentuk dia. Ambil macam ni dalam bentuk dia. So akan jadi 5, 1, 2 sama dengan 2 kuasa 9. Okey. Cara dapatnya beginilah cara dia. Okey. Kalau 2, 4, 3 pun sama juga. Dia nak asal 3. Kita buatlah. 2, 4, 3. Kita bagi dengan 3. So paling kecil kali 3 kali 8, 31. Bahagi 3 lagi. 3 kali 2, 37. Bahagi 3 lagi. 3 kali 9. Bahagi 3 lagi. 3 kali 3. Bahagi 3 lagi. 31. So jawapan dia kat situ. Dapatlah kat situ 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. So 2, 4, 3 ni samalah dengan 3 kuasa 5. Okey, itu cara dia. Okey, yang ni pun sama juga. Dia nak asal 8, bahagi 8. Yang dia nak 0.4, bahagi 0.4. Kalau yang ni pula ni, dia lain sikit. Kalau yang ini pula macam mana? Okey, yang ini kita buat 625 tu, dia nak asasnya 5. So bahagi 5. Bagi 5. So 5 kali 1, 5 kali 2, 10, 5 kali 5. Bahagi 5 lagi. 5 kali 25, bahagi 5 lagi. 5 kali 5, bahagi 5 lagi. 5 kali 1. So ini sama dengan 5 kuasa 4. Kat sini lah. Ada 4. Okey. Yang bawah pula. Dia nak 256 ni asal 4. So 256 dia nak asal 4. Bahagi dengan 4. Okey. 4 kali 6, 4 kali 4. 4 kali 1, 4 kali 6. 4 kali 4 dapat 16. 4 kali 1. Okey, so kat sini ada 1, 2, 3, 4. 4 kuasa 4. Jadi 625 per dengan 256 samalah nilai dengan 5 kuasa 4 per dengan 4 kuasa 4. Okey, dan tulis sekali cukup lah. 5 per 4 kuasanya sama. 4. Selesai. Okay, alright. Itu kita bagi-bagi. So, nombor 6 tu buat sendiri. Senang-senang. 7 buat sendiri. 8 pun buat sendiri. Tak salah. Okay, senang je. Okay. Sekarang yang ni, dia kata hitung nilai. Bila hitung nilai pun senang juga. Dia pun nak jawapan saja. Kalkulator je lah. Okay, kalkulator je lah. Okay, so 7 kuasa 4. Kita buatlah 7 kuasa 4. 7 kuasa 4. Dapat jawapan dia. 2401. Tulis saja. Okey, 2401. Okey, kalkulator je lah. Okey, yang ni pun sama juga. Contohnya, kurungan 3.4 tutup kurungan kuasa 3. Okey, tekan topi masuk 3. Dapat jawapan. Okey, bentuk pecahan lagi senang lah. Tak wajar. Okey, 4913 per dengan. Okey, 125. Okey, 2 kuasa 5. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Kali 5, 32. Okey, kalkulator saja. Okey, buat kurungan 2 per 3. Tutup kurungan topi 5. Dapat jawapan. 3 per 2 per 243. Okey, 3 per 2 per 243. Okey, ini salah je lah, simple. Senang je. Okey, yang ni pun sama juga ya. Kalkulator saja. Okey, kurungan negatif 0.3 tutup kurungan topi 5. Dapatlah negatif. Okey, negatif 0.0009. Kalkulator awak. Okey, negatif 0.00. Okey, jawapan tadi 00243. Okey. Tu macam nilai. Ni pun sama. EF tu buat sendirilah sebab senang. Okay, next. Tengok berikutnya. Tak faham tanya yang baru. Okay. Tarik sikit. Okay. Pendaraban. Okay, pendaraban. Okay, pendaraban. Ini just masukkan formula je lah. Ni saya masukkanlah formula. Okay, kalau pendaraban.
Kalau A kuasa M darab dengan A kuasa N, okey, kuasanya akan ditambah. Okey, kuasanya tambah. Okey, yang ni pula bila A ini adalah operasi pembahagian lah. Ini senang asal setulis lah, senang-senang. Okey, ini adalah pembahagian. Pembahagian, tengok pun tahu dah. Pembahagian indeks. Okey, kalau kuasa indeks pula bentuk begini. Yang pertama ini tak payah, ini saya just masukkan ya. Sebab ini selain formula-formula ni, just ingat je. Okey. Yang pertama bentuk begini. A kuasa N ni sama dengan AMN. Okey. Okey, baki bawah ni saya buat satu ya. Sebab ini hanyalah apa? Selain formula saja. Okey, baki saya buat nanti. Okey, permudahkan. Nah, permudahkan. 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 5. Dia suruh permudahkan. Maksudnya dia suruh tuliskan sekali je lah. Jadi tidak mahu ada simbol darab apa semua tu. Jadi 5 kuasa 3 kita baru dia buat tadi. Bermaksud yang kuasa ni kita akan tambahkan. Dapatlah 5 kuasa 10. Gitu ya. Okay, tak payah selesaikan. Boleh suruh pemudahkan je. Bukan suruh hitung nilai. Gini saja. Okay. Yang ini pun sama juga. Negatif 3 kuasa 8 kuasa 3 ke sini. Sama juga. Okay. Salin balik. Asal salin balik. Kurungan itu salin balik. Negatif 3. Okay. Kuasa dia. Yang pertama 8. Tambah yang berikutnya. 3. Tambah yang berikutnya. Okay. Kalau tak ada apa-apa nombor. 1 lah. Jadi dapat itu. Negatif 3 kuasa 12. Okay, negatif 3 kuasa 12. Okay, simple je. Okay, so yang baki pun sama juga, sama je. Okay, alright. Yang kuasa tu tambahkan saja. Itu part yang bahagian permudahkan. Yang melibatkan nombor yang sama, huruf sama lah. Macam yang ni kalau ada huruf, kalau ada apa, kalau ada nilai ni, darab macam biasa lah. Okay, contoh yang ni ya, contoh yang ni. Okey, dia ada W semua. Tak ada masalah salin. Cuma nombor tu awak selesaikan. So, negatif 3/4 awak darabkan dengan yang ni. Okey. Nombor darabkan macam biasa. Buang ni. Oh, alamak. Okey. Buangkan ni dulu. Okey, buang ni semua ni. Okey. Nombor darab macam biasa. Pasal tu buang dulu. Ini. Okay, kemudian di hujung tu letak W. Yang W tu kita ubah kuasa. So di sini W tu depan tadi 5. Okay, darab tambah 2 tambah 6. Okay, nombor darab macam biasa. Yang kuasa dia tambah. So apa jadi kat sini? Kalkulator lah ya. So negatif 3/4 darab dengan negatif 8/9. Darab dengan negatif 15/8. Okey, dapat jawapan negatif 1/4. Okey, nak tulis bentuk tak wajar pun tak apa, tak ada masalah. Tak wajar. Negatif 5/4. So kat sini dapat jawapan dia kat sini. Negatif 5/4. Tulis je. Kemudian W, ikut kuasa itu. 5 tambah 2 tambah 3 tu, jadilah kat situ 13. Kuasa 13 Okey. Alright. So yang DEC tu awak buat sendirilah. Okey. Yang ni tidak perlu selesaikan. Cuma just tulis saja 2 23 kuasa berapa. Itu saja. Okey, macam yang ni 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Yang ni selesaikan ni. Okey, nombor tu selesaikan. Sebab apa kita selesaikan? Sebab kita ada yang huruf tu. Huruf yang terkekalkan. Yang nombor tambah macam biasa. Darab macam biasa, sorry. Okey. Yang ni pula yang melibatkan berlainan nombor, berlainan huruf. Contoh 5 kuasa 3 darab 3 kuasa 4 darab 5 kuasa 5 darab 3 kuasa 2.
Bila melibatkan nombor yang berlainan, kita kena kumpul lah. Kita kena kumpulkan. Kita kumpulkan 5 dengan 5. So, depan sini 3, belakang 5, operasi darab, tambah. Okay, selesai. 3 pula. 4 tambah 2. Ini selesai habis. Okay, sama juga. Tidak perlu dihitung nilai itu. Sebab soalan kata permudahkan saja. Jadi, jadilah 5 kuasa 8 dengan 3 kuasa 6. Itu saja. Cukup sekadar sampai sini saja sebab soalan minta kata ringkaskan sahaja. Jadi tak perlu buat habis lah. Okey, ada salah ni. Okay, 3 tambah 5 sini tadi. Kemudian 3 tambah 2. Okay, sama dengan 5 kuasa 8. Okay, 3 kuasa 7. Selesai. Okay, tak perlu diselesaikan dia punya nilai tu. Sebab soalan kita just ringkaskan sahaja. Sampai sini je kita nak. Okay, yang ni pun sama juga. 3 negatif 3 per 4, negatif 3 per 4 kita kumpulkan. 2 per 3 per 3 kita kumpulkan. Tak payah buat apa habis. Yang Q ni pun sama juga. P kumpul P, Q kumpul Q, R kumpul R. Okay, ni boleh buat sendiri ya. Boleh buat sendiri semua ni. B, C, D, E boleh buat sendiri. Tak faham beritahu. Saya akan terangkan. Okey. 13 yang melibatkan kuasa dalam, kuasa luar. Contoh sikit ya. 4 kuasa 7 kuasa 2 samalah nilai dengan yang kuasa tu didarabkan saja. Okey, sama dengan 4 kuasa 14. Itu saja kena buat. Okey, dia punya kuasa darabkan macam biasa. Itu saja. Okey, itu. Untuk nombor 6, nombor A satu. B pun sama juga. Akan jadi negatif 6 kuasa 10. Yang ini. Yang ini saya tunjuk sikit. Okey, bila 2P kuasa 3, 2P kuasa 3, kuasa 5, kemudian bahagi dengan 3Q kuasa 2, kuasa 5 ni. Okey, yang ini, kita kena ingat. 2 ni bermaksud kuasa 1. 3 ni bermaksud kuasa 1. Okey, so kita kembangkan kuasa darab. Sama dengan per jugalah. Okey, 2 kuasa 5. P kuasa 15. Bawah. 3 kuasa 5. Darab sama kat luar tu, sama. Okey. Q kuasa 10. Semua dekat sini, 2 kuasa 5, 3 kuasa 5 tu kena selesaikan. Berapakah nilai dia? Okey. So, 2 kuasa 5. Kita je lah. 2 kuasa 5. Okey. 2 kuasa 5. 2 topi 5. Okey. Dapat 32. Okey. Ni. Atas ni kita dapat 32. 32. P 15. Bawah 3 kuasa 5. 3 topi 5. Okey, dapat jawapan 243. So maksud ni 243 Q kuasa 10. Okey, kalau macam ni, yang nombor tu perlu diselesaikan. Okey, huruf tak payahlah. Okey, sama macam ni ya. Ni pun sama juga. Okey, cuba buat sendiri ya. E, F tu buat sendiri lah. Okey. Yang ini pun sama juga. Disuruh ringkaskan. Senyit sikit ya. Senyit sikit ya. Baki tu buat sendiri lah ya. Sebab senang. Okey, contohnya ni. Okey. Sama juga cara dia. Darab masuk. Okey, ni kena jadi 6 kuasa 22. Okey, darab dengan 13 kuasa 4. Dah selesai. Itu saja. Tak perlu susah payah pun. Okey? Ni sama saja, lebih kurang sama. Okey, baki buat sendiri ya. Okey, satu lagi tunjuk. Yang ini pun sama juga, contoh gini. Okey, 2 bermaksud kuasa 1. 3 bermaksud kuasa 1. Itu mula-mula. Kemudian kuasanya darab kat luar. Jadilah
2 kuasa 4, P kuasa 12, P kuasa 12, negatif 3, negatif 3 kuasa 3, dan Q kuasa 15. Okey, sama saya cakap tadi, yang ada nombor kena selesaikan. 2 kuasa 4, 16. P kuasa 12. Negatif 3 kuasa 3, ni kena hati-hati ya. Negatif 3 kuasa 3. Negatif 3 kuasa 3. Topi 3. Okey, kena hati-hati. So, negatif 27. Okey, negatif 27. Q kuasa 15. Ini cara untuk meringkaskan dia lah. Okey, yang nombor tu kena selesaikan. Yang huruf tak payah. Okey, so soalan A, C, D, F, awak buat sendirilah ya. Awak buat sendiri pakai pengukuhan lah. Jawapan saya akan bagi saya akan bagi nanti. Okey, itu nombor 14. Okey, nombor 15, permudahkan. Ni dah banyak kali kita buat dah, so tak payah awak buat sendiri. Okey, cuma saya tunjuk beberapa contoh lah, beberapa contoh saja. Contoh saya bagi soalan nombor yang susah-susah sikit lah. Bukan susah pun. D ni. Okay, yang A, B ni buat sendiri sebab senang sangat-sangat. Yang D ni. Okey, yang D ni apa kita kena buat? Mula-mula sekali oleh sebab kita nak jadikan dia nombor 3, nombor 2, 5 dan 7. Okey. Dalam ni 4 ni. 4 ni samalah nilai dengan 2 kuasa 2. Kita ubah tu dulu mula. Supaya ada 3, ada 2, ada 2. Senang je. Itu step pertama. Step yang kedua, kembangkan. Okey, ini 3 kuasa 1. Masukkan dulu. So, 3 kuasa 1 darab 2 tu jadi 3 kuasa 2. P kuasa 6 darab dengan 2 kuasa 2. Okey. Kemudian Q kuasa 6. Itu satu dulu ya. Satu dulu kuasa 6. Okey, bawah pula P kuasa 8. Darab 2Q3. Okey, tu. Itu kita tulis sekali. Okey, 3 kuasa 2 salin balik saja sebab tidak ada nombor 3 tak ada lah. Salin balik dulu tak apa. Kemudian P. Atas ada 6, bawah ada 8. Operasi bahagi per tolak. Okey, kemudian darab dengan darab dengan 2. Okey, yang ni bermaksud kuasa 1 lah ni. Okey, ni satu lah tertinggal tadi. 1. Okey, di satu lah. Seperti saya nampak benda tu. Okey, 2. Atas kuasa 2, bawah 1. Operasi per tolak. Q. Atas ada 6, bawah ada 3. Tolak 3. Okey, sama dengan 3 kuasa 2 jadi 9. Darab yang 2 pula. 2 tolak 1, 2. 2 tolak 1, 1. 2 kuasa 1, 2. P. Negatif 2. Q. Positif 3. Sama dengan 9 kuasa 2, 18. Q kuasa 3. Okey, di sini kita kena buat per. Sebab apa? Sebab P tu negatif. Bila negatif, dia mesti jadi positif. Baru dia bentuk yang paling ringkas sekali. Kalau negatif saja, dia belum ringkas lagi. So, ini jawapan akhir sekali. Okey. P negatif 2 ni turun bawah. Dia bila ringkaskan ni, tidak ada simbol negatif. Dia tidak ada simbol negatif. Itu baru ringkaskan. Kalau ada simbol negatif, dia belum lagi ringkas. Kena ringkaskan lagi. Okay, alright. Okay, so yang E ni awak cuba buat. F ni awak cuba buat. Okay.
16 pun sama juga. Oh, buat dulu. Tak ada masalah. Buat dulu. Okay, nanti saya bagi jawapan. Oh, cek jawapan lah. Saya bagi yang susah-susah je. Okay, yang ni pun senang je. Nak jadikan dia positif. X negatif 4. Jadi 1 per X kosong 4. 3 P negatif 5. Jadilah 3 per P 5. Okay. Ubah tempat je. Kalau ada kurungan. Dalam kurungan tu ubah tempat. PQ kosong negatif 4 akan jadi Q per P kosong 4. Ubah tempat. Saya tak tunjuk lah. Ni pun sama juga. Saya tak tunjukkan. Senang. Okay. Yang ni pun saya tak tunjukkan. Senang. Kalau tak faham, tanya lah. Tanya. Nanti terulang lah. Saya bagi bagian-bagian yang susah-susah sikit. Ini semua senang. Saya bagi bagian kiraan yang banyak-banyak sikit. Okey. Saya tunjuk contoh satu. Contoh sini. E tu saya tunjuk contoh. 3P kuasa 3, Q kuasa 5, R kurungan kuasa 3, darab dengan P kuasa 3, Q kuasa 2, R. 9 per dengan 9, P kuasa 3, Q kuasa 2, darab dengan 2, P, Q, R kuasa 2. Okey, nampak macam banyak nombor tu. Okey, so mula-mula, kembanglah. 3 ini bermaksud 3 kuasa 1. Okey, senyap satu dulu supaya kita bisa nampak. 1, tak ada apa-apa. Cuba atas tak ada okey. R ni pun sama juga, kuasa 1 maksudnya. Kalau R saja maksudnya R kuasa 1. Per dengan okey, yang 9 ni. 9 ini terhasil daripada 3 kuasa 2. Itu dapat 9. Okey, P kita tak masalah. Okey, 2 ni bermaksud 2 kuasa 1. P kuasa 1. Q kuasa 1. Q kuasa 1. Dan R 1. Supaya kita nampak benda tu lah. Awak nampak benda tu. Okey, tu step pertama. Saya ubah dulu. Step yang kedua, kita buka kurungan. Okey, bila buka kurungan, apa jadi? Okey, 3 akan jadi kuasa 3. Yang kuasa dalam, kuasa luar darabkan. P, kuasa 9. Q, kuasa 15. R, kuasa 3. Okey, itu mula-mula. Kita kembangkan. Selesai tu. Okey, sambung lagi yang tepi tu. Darab dengan. Okey, salin balik. Tak ada apa-apa. Yang bawah pula. Yang ini salin balik tak salah. Salin balik dulu. Okey, darab dengan. Okey, yang ni buka kurungan. 2 kuasa 2. P kuasa 2. Q kuasa 2. R kuasa 2. Okey, sekarang dah tiada kurungan lagi dah. Okey. So kita buat apa lagi? Sambung lagi lah. Sama dengan. Okey, nombor. 3. Atas kuasa 3. Bawah kuasa 2. Ada per. Tolak. Okey, kita ambil nombor lah. Darab. 2. Atas tak ada. Kosong lah. Atas tak ada, kosong. Bawah ada 2. Tolak 2. Okay, atas tak ada 2, maksudnya 2 tu kosong-kosong lah. Atas dia. Okey. Alright. Kemudian darab dengan P. Atas ada 9. Dan ada 3. So tambah. Bawah ada 3. Tolak. Dan ada. Okey, saya cakap awak keliru ni. Sekejap. Dulu. Satu-satu dulu. Yang ni dah selesai dulu. Nak selesaikan P dulu. PQ dulu. Okey, so sini 3 tak ada masalah. Okey, P ni. Sini ada 9. Kemudian ada 3. Tambah. Q ada 15. Sana ada 2. Tambah. Sini ada 3. Sana 1. Tambah. Okey, selesai yang ni. Okey, bawah pula. P ada 3. Sana ada 2. So, tambah. 2. Q 2. Tambah 2. Dan sambung dengan R. Okey, sambung dengan R. Pun 2 juga. Okay, yang 2 ni dekat depan lah. Dekat depan. Okey. Sambung lagi kat sini. Ni saya buat satu-satu supaya awak nampak ya. Okey. So di sini kan jadi
P kuasa 12. Okay. Q kuasa 17. R kuasa 4 di atas. Bawah. Ini 2. Ini 4. Ini 5. Okay. Kemudian sambung lagi. Okay. Kita buat atas bawah. 3. Atas ada 3. Bawah ada 2. Operasi per tolak. Darab dengan 2. Atas tak ada. Jadi kosong. Bawah ada 2. Tolak 2. P. Atas ada 12. Bawah ada 5. Tolak 5. Q. Atas 17. Bawah 4. Tolak 4. R. Atas ada 4. Okay, bawah ada 2. Tolak 2. Okay, sama dengan. Okay, 3. 3 tolak 2, 1. 3 je lah. Okay, darab dengan 2. Kosong tolak 2, negatif 2. Masukkan negatif 2. Negatif 2. Okay, P. 12 tolak 5, 7. Q. 17 tolak 4, 13. R. 4 tolak 2, 2. Okey, di sini belum ringkas lagi sebab ada 2 negatif 2. Diringkaskan, dipermudahkan, tidak boleh ada negatif. So, dia nak jadi positif. Okey, kita turunkanlah dia ke bawah. Okey, so sama dengan yang 2 tu, turunkan ke bawah. Jadilah kat situ 2 kuasa 2. Okey, dan 2 kuasa 2 ni jadi berapa? 4. Kena selesaikan sebab nombor kena selesaikan. Sama dengan 4. Last kali. So 3. Okay, ni tak payah buat kurungan lagi dah. Kita dah buat darab ni. So 3 P7 Q13 R2 per dengan 4. Ni yang paling ringkas sekali. Soalan minta apa? Permudahkan. Ni dah paling mudah sekali. Okay. Sampai tidak ada kurungan. Sampai tidak ada nombor negatif semua lah. Okay. Dia panjang lah ni sebab nampak panjang sebab satu-satu Dia nampak panjang. Okey. Sama macam yang ni pun. Ini soalan ni. Soalan ni. Kita masuk soalan ni. Okey. Sama dengan soalan ni. Mula-mula. Kita buka kurungan. 2 tu tak ada masalah. Salin balik lah. 2 ni tak ada masalah. Salin balik. Cuma kita masuk ke 1 lah. Okey. M tu. Dalam luar. Jadilah kuasa 10. N. Dalam luar. Jadilah 15. Okay, jadi 15. Kemudian darab dengan 3/4, salin balik. Darab 3/4 tu salin balik. Okay, bawah. 2 ni bermaksud 1 lah. Okay, 2 maksud 1. Okay, atas 1 juga tadi. Okay, kemudian ini jadi 2 kuasa 3. N kuasa 6. Darab. Ni salin balik. Ni salin balik kat sini. Okay, semua ini tak masukkan. Kuasa 1, kuasa 1. Supaya senang tak tulis nanti. Okay, sekarang dah tak ada kurungan lagi dah. Apa semua tak ada? Kita kumpulkan. Okay, 2. Atas ada 1, bawah ada 3. Tolak. Darab dengan 5. Atas tak ada, kosong. Bawah ada 1. Tolak 1. Sambung. M. Atas ada 10. Bawah ada 1. Tolak 1. N. Atas ada 15. Okey. Bawah ada 2. Tolak 2. Dekat sini ada lagi. Darab dengan, sambung lagi sini. Darabkan dengan 3 kuasa 4. Okey. Selesaikan lagi. Okey, untuk 2. Jadilah negatif 2. 5. Jadilah negatif 1.
3 salin balik. 3 salin balik tak ada salah. Okey. 3 salin balik tak ada masalah. Okay, M jadi 9. N jadi 13. Okey, masih belum ringkas lagi sebab masih ada yang negatif. So yang negatif tu kita turunkan ke bawah supaya jadi positif. So akan jadi per lah. Okey, so yang ini ni turunkan ke bawah. Bila turun ke bawah, jadilah positif bawah dia. Okey, jadilah sini kuasa 1 dan kuasa 2. Bila turun ke bawah jadi positif. Okey, next tengok. Masih belum selesai lagi sebab masih ada masih darab ni. Tak nak darab ni. Okey, so 3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 4 berapa? Okey, kita ya. 3 kuasa 4. Okay, 3 topi 4 sama dengan 81. Okey, so kat sini yang ini 81. Tak ada salah. Okey, 2 kuasa 2 4. 5 kuasa 1 5. Okey, 4 kali 5 20. Tu last ke. Kalau tak boleh ketikkan, habislah. Per 20. Barulah semuanya selesai dan mudah. Okey, tu Alright. Ada si tarik Yeah. Okey. Alright. Ni contoh soalan. Nampak panjang sebab saya tunjuk satu step Kalau ikut jalan working tu tak adalah panjang begini. Okey, ni semua saya tunjuk satu step tu nampak panjang Alright. So berikutnya kalau ikutkan jawapan ni taklah panjang gini Dia pendek sajalah tapi sebab saya tunjuk satu tu yang nampak panjang gila sajalah supaya senang nak rujuk. Sorry. Okey, so nombor GH awak cuba buat dulu. Okay, nombor 20 pun senang saja saya tak nak tunjuk. Senang, 22 senang juga. Ni pun senang kan, saya tak nak tunjuk. Ni pun sama juga, saya tak nak tunjuk apa, benda senang lah. Benda senang saya tak nak tunjuk. Okay, ni M sama. Okay, ni pun sama juga, gunakan kereta saja, saya tak nak tunjuk. Okay, awak boleh rujuk modul latihan kita yang terdahulu lah. Contohnya ni, saya tak nak tunjuk. Okay, saya nak tunjuk penggunaan yang bagian yang sukar lah. Okey, contoh sebagai tunjuk yang ini. Yang ni tunjuk contohnya J ni Okey, J ni. Dia kata selesaikan ini. Kalau guna kereta, contohlah kalau guna kereta, kita buat macam ni lah. Okey, 3 kuasa. Okey, buat kurungan 1 guna kereta 1/2 tutup kurungan. Darab dengan kurungan 12 kuasa tutup kurungan 1/2 tutup kurungan bahagi dengan tutup kurungan 8 kuasa tutup kurungan 2/3 tutup kurungan. Okey, ni jawapan dia. Okey, ni jawapan dia ni. Okey, tapi kita tak nak begini. Okey, kita nak perkiraannya betul-betul. Okey, so macam mana nak buat? So caranya begini Mula-mula kita samakanlah dia punya nombor tu disebabkan oleh sini kita nampak ada nombor 3, nombor 12, nombor 8. Okay. So kita akan gunakan nombor yang itulah. Okay. Kita tengok. Untuk 12. Terhasil daripada satu. Okay. Nombor 12 terhasil daripada nombor 3 kali 4. Mula. Dan 4 pula boleh terhasil daripada 2 kuasa 2. Okay, saya cakap tadi, kita nak permudahkan kita gunakan nombor 2, 3, 5, 7. Okay, 8 pula boleh terhasil daripada nombor, contohnya kat satu 8 boleh terhasil daripada nombor 2 kali 4. 2 kali 4. Dan 4 tu pula boleh terhasil daripada 2 kuasa 2.
Jadi 2 darab 2 darab 2 akan jadi 2 kuasa 3. Ni akan dapat 8 ni lah. Okay kan? Tu step pertama saya tunjuk dulu ni. Step pertama, kita ubah semua nombor tersebut kepada nombor yang 2, 3, 5, 7. Okey, tu pertama. Kemudian, kita kumpulkan. Ini tak nak salah lagi, salin dulu, tak nak salah, salin dulu. Okey, yang ni. Darab masuk. Yang ini akan jadi 3 kuasa setengah. Darab 2 kuasa setengah juga. 2 kuasa, ni 2 kali setengah akan jadi 2 kuasa 1. Okey, 2 kuasa 1. Kita permudahkan. Akan selesai. Bawah akan jadi 2 ini akan jadi 2 kuasa 3. Okey. Kemudian boleh potong sini, dapatlah 2 kuasa 2. Satulah senang. Okey. Bawah ni 3 potong-potong, dapatlah kat sini 2 kuasa 2 bawah dia. Okey. Sekarang sudah semua dah selesai dah. Dah buka kurungan semua dah. Kita kumpulkan. 3 kuasa. Okey, atas ada setengah. Ada operasi darab. Tambah setengah. Kemudian darab lagi dengan 2. Atas ada 1. Bawah ada 2. Per. Tolak. Okay, sama dengan 3. Setengah tambah setengah. Jadilah 1. Darab 2. 1 tolak 2. Jadilah negatif 1. Negatif masih belum selesai lagi. Turunkan ke bawah. Jadilah kat sini sama dengan bentuk pecahan atas 3 kuasa 1, bawah 2 kuasa 2. Baru selesai. Habis. Okey, dalam kerja nampak panjang lah. Yang kerja nampak panjang. Sebab apa? Sebab 1 per 1 step dia. Okey. Tak faham? Tanya lah. Okey, saya bagi yang soalan yang besar-besar sikit lagi. Minta ya. Okey, contohnya ni. Ya. Okey. Macam mana tak selesaikan soalan ni? Contoh. Okey, soalan ni ya. Contoh. First kali. Kita selesaikan bahagian tepi sini. Okey, yang ni. Yang ini bermaksud negatif 3, 7, 5. Okey. Kuasa 1 per 3. Darab dengan 2 kuasa 7. Darab dengan 3 kuasa 5. Okey. Per dengan, salah satu dulu. 16 ni. Okey. 3 per 4. Saya salin dulu. Dia darab dengan 7, 2, 9. 1 per 3. Okey. Kita cuba selesaikan yang ni dulu. 3, 3, 7, 5 ni. Kita nak nombor apa? Nombor 2, nombor 3. Itu betul tu. Okey. Yang ini kita cuba selesai dulu. 3, 3, 7, 5. Kita bahagi dengan 3. So, jadi negatif 3. Okey. Kemudian 1, 1, 2, 5. 3 lagi. Negatif 3. 3 kali 1, 3, 9. 1, 5. Ini masih negatif. Kita abaikan. Ini negatif kita biar dulu. Okey, ini. Negatif 3 lagi. Okey, negatif kita tarik dulu, tak apa. Ataupun kita buang 3 ni dulu. Okey, 3, 7, 5 ni. 3. Okey. 1, 2, 5. 3.
3 kali 4. 2. Okey, ni saya tak boleh. Okey, sampai sini dia tak boleh bagi dengan 3 lagi dah. Sebab dia 125. Ini terhasil daripada 5 pula. Ini nombor 5 pula. Okey. 5 kali dengan 25. Ini 5 dengan 25. Okey, so apa jadi kat sini? Jadilah begini, negatif. Okey. 3. 1, 2, 3, 4. Kuasa 4. Darab dengan 5. Ada 1, 2, 3. Okey, tutup kurungan 1/3. Darab dengan 2, 7 salin balik. Darab dengan 3, 5 salin balik. Per dengan, okey, 16. 16 terhasil daripada berapa? Okey, 4 kali 4. Masih boleh lagi ni. 2 dengan 2. 2 dengan 2. Bermaksud 2 kuasa 4. 3/4. Darab. Okey, 729. Dengan berapa? Dengan 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. 3, 3. Mula-mula. Okey, bagi dengan 3. 3. 3 kali 8. 3 kali 1. 3. 3 kali 1, 2, 6. 3, 7. 3. 3 kali 9. 3 kali 3. So ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 3 kuasa 6 tutup kurungan 1/3. Tu. Kita permudah-mudahkan ya. Jadi untuk itu. Okey, sekarang kita tengok. Okey, boleh potong. 4 potong. 1, 2 boleh potong. Yang ni darab masuk. Okey. So apa jadi kat sini? Negatif saya kekalkan lagi. 3, 4/3 darab dengan 5. Okey. 5 boleh potong. 1. Darab dengan 2 kuasa 7. 3 kuasa 5. Per dengan, okey, 2 kuasa 3 darab dengan 3 kuasa 2. Ini jadi 3 saja. Ini jadi 2 saja. Okey. Kita buka kurungan. Okey, saya salin tak ada salah. 3. 43 dekat bawah ada 2. Tolak 2. Okey. Kemudian darab dengan 5. Atas 1 saja. Tak ada apalah. Okey, atas 1 je. Okey, lain tak ada 5 dah. Okey, ni tak ada 5. 2. Atas 7, bawah 3. Tolak. Darab 3. Atas 5, bawah 2. Tolak. Okey, sama dengan negatif ni. Salin balik. 3. Okey. 4/3 tolak 2. Okey, 4/3 tolak 2. 4/3 tolak 2. Okey, dapat negatif 2/3. Negatif 2/3. Okey, darab dengan 5. Darab dengan, kita buka kurungan ni. 2 kuasa 5 dan 3 kuasa 3. Okey, kemudian kita buka kurungan semuanya. Ini jadi negatif. Turun ke bawah. So, negatif nanti. 5 darab dengan 2 kuasa 5 darab dengan 3. Okey. Yang tu turunkan ke bawah. Jadilah dia. Bawah ni dia akan jadi 3, 2/3. Okey, lepas tu selesaikanlah. Selesaikan. Okey, 5. Okey, 2 kuasa 5, 32. 3 kuasa 3, 27. Yang bawah tu tak dikekalkan, biar je lah. Ni akan jadi kuasa 3 ni dengan 3 kuasa 2. Okey, selesai buat atas ni lah. Dapat jawapan akhir sekali. Per dengan, ni tak diselesaikan, salin balik saja. 3, 3 kuasa 2. Okey, nanti saya tulis elok lah. Okey, itu pengiraan je lah.
Okey. Sikit ya. Sikit lagi. Okey, so yang ni pun tadi kita buat dah contoh tadi. So boleh selesai buat terus buat sendiri lah ya. Okey. Ni macam soalan saya tadi juga. Okey, kali ni dia beli susun nilai berapa semua cerita ni sama je. Okey, lebih kurang sama. Ni pun sama juga. Perlu buat dulu. Okey, ini bahagian ni buktikan isi padu penuh. Okey, ini just gunakan formula isi padu. Okey, formula isi padu ialah panjang, jarak lebar, tinggi. Dapat tak yang ni? Okay, saya buktikan saja. Okay, alright. So untuk baki ni, awak cuba buat dahulu. Okay, dalam esok atau lusa ni saya akan masukkan jawapan. Awak boleh cek jawapan. Kalau tak faham, boleh tanya lah. Tak ada salah. Okay. So untuk kelas yang minggu depan, okay, latihan dah habis. So untuk kelas minggu depan, saya akan bagi kepada awak satu soalan pengukuhan. Okay, yang mana awak kena jawab. Okay, saya akan bagi awal lah. Awak akan jawab dulu. And then masuk kelas, kita terus bincang. Tengok berapa jawab markah awak dapat. Okay, dekat mana awak tak faham. Semua tu lah. Untuk kelas yang akan datang. Lepas tu kalau okay, kita boleh proceed masuk ke bab 2 lah. Alright, okay. Nak tanya apa-apa? Untuk kat ni. Ada tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Okey, kata tanya apa? Okey, bagi kata tanya apa-apa. Yang tak faham boleh tanya lagi dah, jangan malu-malu rasa segan. Okey. Alright. So kita akan jumpa kelas yang akan datang pada hari Ahad minggu depan. Okey, dengan soalan pengukuhan. Maksudnya saya akan bagi latihan awal, awak cuba jawab dulu. Masuk kelas kita akan cek jawapan, jangan kita akan bincangkan. Okey, yang mana awak betul bagi markah, yang tak betul kita akan cuba betulkan supaya awak mantap lah. Kalau tak faham lagi, just tanyalah, jangan malu-malu. Okey, kita berhenti sini untuk malam ni dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bercuti. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Okay, good night you all semua.